Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahimah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini, pada pagi 17 hari bulan Ramadan pada tahun ini, setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, akan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang masa yang ada pada pagi ini bersempena dengan cuti umum nuzul Al-Quran, untuk kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain, untuk kita membaca dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sandaran
dan juga pengajaran dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dekat dengan Al-Quran, sangat sinonim dengan Al-Quran, seperti mana yang disebut pada ayat 185 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan lah mula diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebab itulah bila kita duduk dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, yang disebut oleh para ulama satu-satunya bulan yang dicatatkan namanya di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kita buka Al-Quran 30 juzuk, 114 surah. Kita hanya akan jumpa satu saja nama yang dicatat dalam bulan-bulan Islam, iaitu Ramadan sahaja. Walaupun dalam Quran banyak peristiwa yang dicatatkan untuk bulan-bulan yang lain. Dalam Quran ada ayat cerita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak disebut bulan Rabiul Awal pada kisah itu. Dalam Quran ada kisah Isra, ada suratul Isra, tapi tidak disebut bulan Rejab. Dalam Quran ada ayat hari raya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah pada hari raya kamu. Itu ayat raya dalam Quran, tetapi tidak disebut bulan Syawal. Dalam Quran ada ayat haji dan umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, tapi tidak disebut dengan bulan Zulhijjah. Tiba-tiba bila mari saja Ramadan, Allah catatkan namanya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebut namanya nama yang betul, bukan nama samaran, bukan nama timangan, tapi nama yang betul lah, Ramadan. Bukan Allah sebut bulan keampunan ke bulan lain, tak ada. Allah sebut nama dia terus. Pada bulan Ramadan lah mula diturunkan ayat suci Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, bila Allah sebut satu saja nama bulan dalam Quran, maknanya kita kena ambil perhatian tentang bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, dengan keizinannya Allah telah memberi kita dapat menghirup sehingga 17 Ramadan. Dan mudah-mudahan sampailah 30 Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini satu nikmat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Nikmat yang bukan semua manusia dapat. Ada orang meninggal petang menengok anak bulan Ramadan, tak sempat masuk Ramadan.
Ada yang satu Ramadan sempat bersahur je tuan, lepas tu meninggal, tak sempat berbuka, accident. Tapi kita alhamdulillah dapat sampai pagi ni. Allah bagi lagi ruang pada kali ni tuan-tuan, jadi kena guna sebaik mungkin. Bukan sahaja hidup, tetapi juga sehat walafiat. Pada saya, tuan-tuan, ibu-ibu boleh datang Masjid Rahimah pagi ni kira sihat lah. Walaupun mungkin kita semayang tadi atas kursi ke apa, sakit-sakit lutut sikit, tu biasalah. Tapi bila boleh mari ni kira sihat tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan pergi, tapi tak boleh tengok lah kan, Covid ni, pergi hospital Selayang. Berapa ramai orang sakit yang terlentang di atas katil hospital, wayar berselerak atas badan, tak tahu ujung pangkal wayarnya di mana tuan-tuan. Mereka uzur, ada yang sedar, ada yang separuh sedar, ada yang koma, macam-macam dalam wad hospital tu. Entah macam manalah puasa dan tarawih mereka, Quran mereka. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, walaupun sakit sikit-sikit lutut, pinggang apa, biasalah. Jadi nikmat inilah yang saya sebutkan tadi, suatu nikmat yang wajib kita syukuri. Wajib kita berterima kasih kepada Allah. Sebab saya katakan tadi, bukan semua orang dapat menghirup udara Ramadan dalam keadaan sihat sehingga hari ke-17. Jadi bersempena dengan nuzul Al-Quran pada hari ini, 17 Ramadan ini, dia ada yang mengaitkan dengan Badar Al-Kubra. Dia berkait juga dengan kisah perang Badar, perang yang pertama dalam sejarah Islam. 17 Ramadan ini juga dikaitkan dengan wahyu yang pertama, ketika mana Nabi SAW bermunajat di Gua Hira. Nabi mengasingkan diri baginda dan Nabi bermunajat kepada Allah di atas puncak Gua Hira. Dan pada malam itu turunlah Jibril alaihi salam, mengajarkan 5 ayat pertama dalam suratul Alaq, yang biasa kita sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah 5 ayat yang pertama itu. Jadi itu yang dinamakan sempena 17 Ramadan itu. Dikatakan tarikh itu berlaku, kejadian itu berlaku pada tarikh yang berkenaan. Tapi tak apalah tuan-tuan, yang paling penting ialah kita mengambil pengajaran. Kita ambil iktibar. Bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran itu teman sepanjang hayat kita. Kena jadikan Quran ini rakan baik kita, best friend kita. Lama mana ustaz? Sampai kita mati tuan-tuan, sampai kita meninggal dunia. Jangan berenggang dengan Quran, kerana Quran ini wahyu daripada Allah. Bukannya kata-kata yang direka cipta oleh Nabi sendiri, seperti mana tuduhan setengah musuh Islam. Tetapi dia adalah wahyu yang Allah turun, yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dikatakan turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz,
ke langit dunia ini, dari Baitul Loh Mahfuz ke Baitul Izzah, diturunkan secara, kita kata seketul lah, 30 juzuk. Dan daripada Baitul Izzah turun ke Nabi SAW secara mutawatir, secara berdikit-dikit, berperingkat-peringkat, selama 23 tahun proses. Selama 23 tahun itulah baru lengkap 30 juz, 6,666 ayat, atau setengah riwayat kata 6,236. Tak kisahlah, yang penting 6,000 ayat lebih. 13 tahun dia diturunkan di kota Mekah, dan 10 tahun yang berbaki di kota Madinah. Lepas tu Nabi wafat, habis lengkap 30 juz. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa sikap kita dengan Quran? Apa peranan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran? Sedangkan Al-Quran ini dipanggil dustur, perlembagaan bagi umat Islam, atau dalam bahasa lain yang kita boleh sebut, Quran ni dia lebih kurang macam manual book, dipanggil buku panduan. Kalau kita beli kereta tuan-tuan, dia ada manual book, walaupun jarang baca. Jarang baca manual book kereta tuan. Kita beli kereta, start enjin, isi minyak, jalan, tu je. Tak ada pasal nak belik selai-selai tebal tuan, manual book kereta kan tebal. Steering bagaimana, enjin di jenis apa, aircon dia macam mana, tayar dia berapa saiz, semua tercatat dalam manual book, dengan tujuan bila kita rajin merojok manual book kereta yang kita beli, jangka hayat kereta tu lebih lama lah, sebab kita ikut aturan yang sepatutnya. Tapi jarang baca manual book kereta. Kalau dulu-dululah, sebelum ada smartphone, orang kata zaman-zaman Nokia dulu ni, bila kita beli telefon, ada manual book kat dalam kotak tu, kecil je kan, SIM card dia jenis apa, berapa gig lah, apa function, tapi tak nak buka juga. Janji on off, boleh SMS, boleh call, jalan. Tak. Cara cas bateri yang betul jarang kita rojok. Tu yang telefon cepat jahanam. Tak ikut manual book yang sepatutnya. Sekarang ini manual book bagi umat Islam adalah Al-Quran. Kalau tak rojok tuan-tuan, sama macam cerita tadi ya. Cerita kereta, cerita handphone, sama. Cepat rosak hidup kita. Hidup kita akan rosak kalau kita menolak Al-Quran. Sebab dia wahyu tuan-tuan, bukan benda main-main. Dipanggil kalam Allah. Dia adalah mukjizat. Dan bila kata mukjizat ni, dia akan melemahkan golongan yang menentangnya. Sebab itu, jadikan Al-Quran itu panduan hidup, referen kita, rojokan kita apabila timbul apa juga permasalahan dalam hidup kita setiap hari. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a zahrihi
saqahu ilan nar. Nabi kata man ja'alal Quran. Man ini maksud dia siapa sahaja. Man itu maksudnya baik dia lelaki atau dia perempuan, dia remaja atau orang tua, dia orang biasa atau pemimpin. Siapa saja boleh masuk dalam perkataan man. Nabi kata siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran itu amamahu, dia letak Quran itu depan dia. Bila letak depan, maknanya Quran jadi tok imam, kita duduk di belakang dia jadi makmum. Apa dia konsep imam dan makmum? Konsepnya ialah bila berjamaah ada imam ada makmum, konsepnya ialah makmum mesti mengikut imam, dan adabnya ialah makmum tak boleh mendahului tok imam. Jadi Nabi kata siapa yang letak Quran depan dia, maknanya kita makmum, Quran tu kita jadikan tok imam kita. Maksud dia apa? Kita ikut Quran. Kita ikut Quran. Siapa yang buat macam ni, yang menjadikan hidupnya Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu jadi tok imam dia, Nabi kata qadahu ilal jannah. Nescaya Al-Quran itu akan memimpinnya nanti masuk ke dalam syurga Allah. Wa man ja'alahu wara'a zahrihi. Sebaliknya kata Nabi, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maknanya kita pula jadi tok imam, Quran pula makmum. Terbalik. Maknanya Quran pula kena ikut cakap kita. Dah kita tok imam. Konsep dia Nabi sebut begitu. Siapa yang membelakangkan Quran dalam hidup, Nabi kata qadah saqahu ilan nar. Nescaya Al-Quran itu akan mengheretnya masuk ke dalam neraka Allah, wal'iyazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya percaya yang ada dalam Masjid Rahimah Greenwood ini, insya-Allah semua boleh baca Quran. Kalau tidak mahir dan pandai sangat, kita bolehlah baca sikit-sikit dah. Boleh bacalah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jadikan Quran sahabat baik, rakan karib kita sepanjang masa di mana saja kita berada. Macam mana ulama-ulama dulu, salafus saleh yang terdahulu, mereka sentiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Dan Quran ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya dah sebut dah tadi, dia sangat istimewa, dia sangat hebat. Apatah lagi bila kita cuba membacanya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau bulan luar Ramadan, di luar Ramadan, Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, dia akan mendapat 10 pahala, kata Nabi. Siapa yang baca satu huruf, bukan satu ayat tuan, satu huruf daripada Al-Quran, minima pahala yang Allah bayar kat dia 10.
Kalau kita baca alif lam mim, maksud dia 30 lah. 3 huruf kan. Itu di luar Ramadan, tuan-tuan. Bayang dalam bulan yang mulia ni, yang dikatakan pahala berlipat kali ganda, yang Allah saja yang tahu nilai pahala yang berganda-ganda di bulan Ramadan ini. Sebab itu ramai orang pulun baca Quran di bulan Ramadan. Dia jadi automatik, tuan. Tak ada siapa suruh. Ramadan saja ramai orang cari Quran dan dia baca, tuan. Tak ada siapa ustaz yang suruh pun. Dah automatik je, malam pertama dah baca tadarus siap. Pasal apa orang pulun juga kalau boleh nak khatam paling kurang sekali lah orang kata? Sebab mengejar pahala yang berganda itu. Tuan-tuan kena ingat, khatam Quran tu bukan wajib lah, sunat saja. Kalau mampu habis-habislah. Tapi orang pulun juga paling kurang sekali khatam lah. Walaupun banyak riwayat kita dengar dan kita baca, dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i boleh khatam 60 kali, tuan. 60 kali itu dalam riwayatnya adalah di luar semayang. Bukan kira bacaan dalam solat. Ini bacaan yang Imam Syafi'i baca di luar solat. Satu hari 2 kali khatam. Kita dengar pun pening, tuan. Macam mana Imam Syafi'i buat? Tak kisahlah, tuan. Kita tak dapat 60 kali pun boleh sekali pun jadi. Tak habis pun baca, tak apa, pelan-pelan lepas raya besok sambung balik. Cuma beza pahala tu dah jadi lain sikit lah kan. Dia balik pada asal balik lah. Tapi tak apalah. Jangan tak baca, tuan. Tuan-tuan perhati tengok Allah hukum kita dengan Quran ni. Kalau lama kita tinggal, tuan-tuan, lama kita tinggal baca Quran kan, kita nak start balik, katalah seminggu tak baca, contohlah tak, seminggu. Bila nak mula baca tu kadang-kadang merangkak, tuan. Kadang-kadang tersekat-sekat, tersangkut. Itu Allah hukum kita sebab lama tinggal baca. Betul. Saya tak nak suruh lah tuan-tuan try pula kan, nanti sedap pula tak baca seminggu. Cuma nak beritahu, bila kita lama tinggal, bila start balik tu, orang kata nak ambil rentak dia tu, tergagap-gagap juga, tuan. Tersangkut-sangkut juga baca. Jadi tuan-tuan, Quran ni sangat istimewa. Sebab kod mana pun bila berkait dengan Quran, dia mesti ada pahala. Paling kurang kata Nabi, antara benda yang kalau kamu tengok saja dapat pahala adalah Al-Quran. Ni yang saya pegang ni, tuan. Ni Quran ni kan, malas nak baca, tengok aja tuan. Dapat pahala, tuan. Tengok benda lain belum tentu ada pahala. Tengok benda baik, mudah-mudahan ada pahala lah. Tengok Quran, confirm dapat pahala, tuan. Baiknya Allah ni, dia nak bagi pahala free dekat kita, tuan. Tapi kena faham kaedah. Tengok ni bila sibuk kan, tak sempat, tengoklah. Sebab itu kita pesan dah, Quran ni di rumah kita letak di tempat yang senang tengok. Tempat yang senang tengok, jangan terperosok kat celah lemari mana ke. Paling kurang sambil ibu-ibu menyapu-nyapu ruang tamu tu, nampak Quran, tengok, dapat pahala ke. Itu tujuan dia. Tapi jangan tengok tu jadi yang utama. Hari-hari tengok je, baca tidak. Pasal apa? Dapat pahala, ustaz. Tengok aja jadi ya.
Takut juga tuan-tuan, besok akhirat Allah suruh tengok je syurga, jangan masuk. Naya kita tuan. Tak, jadi tengok tu sambil, baca tu utama. Tapi nak cerita pahalanya tuan-tuan, tuan-tuan baca tak ada wuduk, katalah buka dalam apps Quran dalam handphone kan, tak perlu ada wuduk. Baca Quran tak ada air semayang pun dapat pahala. Baca Quran ada air semayang pun lagi besar pahalanya. Baca Quran sambil tengok mushaf pun tambah pahala lagi. Saya baca ustaz tapi tak faham-faham sampai ke sudah, pahala. Walaupun tak faham tuan-tuan, tapi takkanlah dah 60 tahun baca Quran tak faham-faham kot. Bolehlah sikit-sikit tak, faham sikit-sikit jadi ya. Walaupun baca tapi tak faham, ada pahala tuan-tuan. Baca faham lagi pahala. Saya baca tergagap-gagap ustaz, tak lancar, 2 pahala pula. Saya baca lancar ustaz, 1 pahala. Asal yang tak lancar pula 2 pahala ustaz? Nabi, bukan saya cakap Nabi yang sebut ni. 2 pahala orang yang baca Quran dia tidak lancar atau tersangkut-sangkut atau orang kata merangkak-rangkak lah istilah Melayu kita. Nabi kata dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia merangkak tadi tu, pahala dia tergagap, pahala dia bersungguh tadi. Yang kedua, pahala dia baca. 2 pahala kan. Tu saya kata tadi, Quran ni kok mana pun tetap ada pahala tuan-tuan. Dia tetap ada pahala, tak usah risaulah. Baca, kalau tak reti sangat apa yang kita reti, baca je lah. Saya hafal 3 kul, 3 kul aja lah, tak ada masalah tuan. Hafal Quran bukan wajib tuan, sunat saja. Kalau mampu hafal, tak mampu takat mana boleh. Sama juga macam Allah sebut bila kita nak baca Quran. Kadang orang tanya juga, baca Quran ni sehari nak berapa muka ustaz? Ikut kita, ikut kita lah tuan-tuan, nak berapa muka. Dah, nak berapa muka dipersilakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa yang mudah daripada Al-Quran. Kalau hari ni kita mudah baca 5 muka, 5 muka lah. Kalau berasa pagi ni kelang kabut sikit boleh setengah muka, alhamdulillah. Baca yang mudah tuan. Setakat mana boleh baca, bacalah. Sebab itu ulama letak kaedah tuan-tuan, kalau kita nak bercakap dengan Allah, ulama kata itulah solat. Solat yang kita buat subuh sebentar tadi, itu kita menyembang dengan Allah. Kita macam berborak dengan Allah dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang kami sembah, Engkau lah Tuhan yang kami nak minta tolong, ya Allah. Berborak. Kita berborak dengan Allah, ulama kata itulah solat. Tapi kalau nak dengar Allah berborak dengan kita, itulah Quran. Sebab Quran itu kalam Allah. Bila kita baca macam Allah menyembang dengan kita. Jadi kalau nak menyembang lama dengan Allah, bacalah Quran banyak-banyak. Itu kaedahnya. Bila ada orang yang kita suka tuan-tuan, kadang kita suka menyembang kan, sebab kita seronok menyembang dengan dia. Dengan Allah pun sebenarnya serupa lah juga.
Maksudnya bacalah Quran banyak-banyak. Walaupun cabaran baca Quran tu memanglah tuan-tuan, lepas subuh baca, jangan buat pasal kan. Boleh semuka je, tu pun gagah kebir-kebir macam mata tak. Masuk muka surat sebelah aja sadaqallahul azim terus. Syahid. Tak boleh tahan tuan. Lepas subuh baca Quran, walaupun itu waktu yang paling terbaik sebenarnya. Yang Allah sebut baca Quran sebelum subuh, waktu subuh itu waktu paling terbaik sebenarnya. Tapi susah lah tuan. Bukan susah, cabaran dia kuat. Tambah pula siang hari Ramadan kan. Jangan buat pasal tuan. Paling best belah siang kejap lagi ni tidur. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkinlah balik kan boleh dan bergolek lagi. Saya ada satu ceramah lagi ni pukul 10 lagi. Jenuh nak ngejah mata tuan. Sedap tidur bulan puasa tuan. Dengar-dengar pula tidur orang berpuasa tu ibadah pula. Dia pegang sungguh tuan. Jadi kena ingat, cabaran tetap wujud, tapi usahalah. Baca sikit-sikit dah, jangan tinggal langsung. Sebab Quran ni Allah kirim tuan-tuan, bukan main-main punya, bukan rekaan manusia. Sebab itu bila Nabi dah sebut dalam hadis awal saya baca tadi, siapa yang letakkan Quran di depan dia, maknanya apa-apa hal kita refer Quran, kita ikut Quran, kita rojak Quran, orang yang macam ni kata Nabi dia ada peluang besar nak masuk syurga. Dia ada potensi yang sangat hebat untuk dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita kena buat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang tak nak masuk neraka tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang jalan yang dia pilih tu dia tak sedar dia pergi neraka. Fitrah manusia semua nak masuk syurga. Tanyalah banduan dalam penjara yang nak kena hukum mati tu pun dia nak masuk syurga juga. Jadi tolong jadikan Quran panduan hidup. Balik pada Quran tuan-tuan, semua ada dalam Quran. Mana bukti semua ada dalam Quran? Allah Ta'ala berfirman, ialah walaupun Quran tu banyak hukum hakam yang umum, arahan yang umum, tidak detail. Sebab kalau detail lagi tebal Quran tu. Dalam Quran Allah hanya sebut aqimus solah wa atuz zakah. Dengan Al-Quran tidak menceritakan kaifiat solat tu bagaimana, bayar zakat tu macam mana syarat. Quran tak sebut kan. Itu semua dalam hadis. Tapi ada satu ayat yang menggambarkan semua apa-apa hal boleh. Quran dah bagi jalan selesai. Apa ayat dia tuan-tuan, saya sebut kejap lagi. Saya ingat masa kami mengaji di sekolah dulu tuan. Saya lepas habis mengaji sekolah agama menengah Rawang dulu, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Saya sambung di sekolah agama menengah tinggi Kuala Kubu baru, tingkatan 6, 2 tahun. Masa itu kami punya pengetua ialah, kami panggil dia masa tu Ustaz Tamyiz, yang hari ini jadi mufti kerajaan negeri Selangor kita lah, Sahibus Samah. Dia mengajar usul fiqh dengan kawaid fiqhiyah. Masa tu kita pun bukanlah cerdik kan tuan, kita belajar kan. Masa tu dia tanya satu soalan, dia kata cuba bawakan pada saya, dia kata ayat yang menunjukkan dalam Quran ada ayat macam mana cara kita nak buat sambal belacan.
Kita pula jenis loro bendul pula masa tu. Buka Quran, mana jumpa sambal belacan? Dahlah bahasa Melayu pula tu. Kan, jenuh lah tuan-tuan berbincang, berborak, cari, tak jumpa-jumpa. Saya ingat lagi sampai hari ni ustaz beritahu kita kan. Dia kata ada, jalan selesai tu ada, Allah dah ajar dalam Quran. Kita pun beria berhujah, mana ada ustaz sambal belacan bahasa Melayu dalam Quran. Ustaz kata memanglah tak ada, siapa suruh cari, dia kata. Dah tadi dia yang suruh cari. Kita pula cerdik masa tu. Ayatnya ialah fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tak tahu buat sambal belacan, tanya orang yang tahu. Itu ayatnya. Mencari kalimah sambal belacan memang sampai kiamat tak jumpa tuan. Itulah ibu ayat yang disebut oleh ulama, Quran tu ada segala-galanya. Macam mana nak buat rumah ni tak tahu, tanya orang yang kontraktor yang tukang buat rumah tu, dia ajarlah cara. Arkitek ke apa, dia ajarlah cara seni banner macam mana. Itu kaedahnya. Jadi maknanya tuan-tuan, Quran tu lengkap. Tidak ada cacat celanya dalam Quran. Sebab itu pada masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab yang kuat menentang Nabi, walaupun mereka tengok wahyu tu turun. Mereka nampak mukjizat Nabi macam-macam yang Allah tunjuk. Ada kalanya mereka nampak susahnya Nabi nak menerima ayat-ayat yang diturunkan Allah dengan wahyu yang hebat. Walhal mereka orang Arab tuan-tuan, Quran itu bahasa Arab. Tapi tu kata hidayah tu kan, itu kata hidayah, petunjuk Allah. Allah tak bagi pada semua orang tuan-tuan. Mereka menentang apa yang Nabi bawa, walaupun mereka tahu itu adalah Nabi, anak saudara mereka tuan-tuan, bukan orang lain, bukan orang luar yang diimport masuk ke Mekah, bukan. Nabi lahir di kota Mekah. Abu Talib seronok buat akikah 100 ekor unta tuan. Abu Jahal, Abu Lahab sekali buat kenduri di masa Nabi lahir. 100 ekor unta tuan-tuan, bukan seekor, 100 ekor. Seronok Nabi lahir. Dia tak tahu seronok apa, tapi bila lahir Rasulullah, semua orang seronok. Yalah sebab Nabi kan. Akhirnya bila Nabi besar, dia orang pertama lawan Nabi tu. Buat makan kedarah kenduri, bukan main hebat. Nampak tuan? Jadi sebab itulah kita jangan bangkang Quran. Jangan lawan hidup-hidup tuan, jangan. Quran ni mukjizat. Apa saja arahan yang keluar dalam Quran, kita yakan aja. Nah, kita angguk aja tuan. Jangan dilawan-lawan, kita angguk aja. Quran kata semayang, semayang. Quran kata puasa, kutiba alaikumusiyam, puasa. Bayar zakat fitrah, bayar RM7 paling sikit lah. Kalau beras mahal sikit RM14 kan. Quran kata pergi haji, kalau mampu pergi tuan-tuan. Jangan dilawan tuan-tuan. Kita siapa nak menidakkan arahan Allah, sedangkan bumi ni pun dia punya, jasad kita ni pun dia bagi pinjam aja, lepas tu melawan kuat pula. Memang tak padan tuan-tuan nak melawan. Tapi ada orang melawan. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya puasa okey, tapi celah-celah tu saya tak semayang, Ustaz, okey tak? Dia tanya kita okey ke tidak? Apa punya soalan macam tu? Saya puasa Ustaz, tapi tak semayang, Ustaz rasa-rasa macam mana? Boleh main rasa-rasa pula tuan. Engkau boleh puasa 13 jam tahan,
Semayang 10 minit tak buat tuan, kan rugi namanya. Rugi tuan-tuan. Itu yang Nabi kata boleh lapar dahaga itu. Semayang, puasa ni saya minta maaf sebut tuan. Orang Melayu buat puasa jangan dicabar-cabar dia tuan. 7 keturunan tak pernah tinggal puasa 30 hari. Tapi di celah tu tak semayang pula. Dalam puasa tu tak tutup aurat pula. Puasa steady tuan, jangan main, jangan cabar-cabar. Pukul 12 kan tuan-tuan usik lah siapa-siapa tak. Ji, nampak macam segar je tak puasa apa. Terus dia jawab tu, aku tetak dengan orang tak pasal je. Tetak selalu tuan. Pasal buat puasa janganlah, orang Melayu memang handal dia. Tapi steady je dia tak semayang tuan. Pelik betul kita ni. Puasa 13 jam boleh tahan. Allahu Akbar. Cubalah tuan-tuan. Sayang tuan. 13 jam bukan lama. Kita bukan macam negara lain. Puasa yang lebih daripada kita tuan. Norway 20 jam tuan-tuan. Tuan-tuan pergi belah kutub utara, ada satu tempat nama Lapland ke apa ke nama je. Hampir 22 jam. Bazar Ramadan pun tak ada kan. Tak sempat nak tebak roti john. Kita bazar sampai tutup lah. Covid punya penangan. Kan dah buka balik dah bazar Greenwood ni. Tak tahulah tu, sebab saya pun dah tak duduk sini ya. Kan, cuma baca-baca je tu hari kata tutup sekejap kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tolonglah dak semayang jaga, puasa jaga, haji umrah kita jaga, tutup aurat jaga, zakat kita bayar elok-elok. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Ada orang beranggapan wajib puasa tu dia duduk nombor 1 tuan. Yang lain-lain tu kira bawah lah. Itu yang dia pulun puasa tu lain dia tinggal. Bukan tuan-tuan. Dia sebenarnya wajib puasa, wajib semayang, wajib haji, wajib zakat, wajib tutup aurat. Dia duduk sebaris, satu level yang sama, iaitu wajib semuanya. Bukan dia susun menegak ke atas macam tu. Dia sama melintang tuan-tuan, sama paras. Bukan wajib puasa duduk atas, semayang ni lebih-lebih kurang duduk bawah sikit. Bukan. Sama level, semua wajib, tak ada turun naiknya. Jadi maknanya semua kena buat lah. Ada pula semalam tanya saya dalam ni lah Facebook, TikTok apa semua ni, Ustaz tolonglah nasihat saya Ustaz, macam mana nak puasa penuh. Dia kata saya tak tahan lah Ustaz. Saya kata apa hal pula yang tak tahan? Haus. Dia kata haus tuan. Aduh, macam-macam lah. Dah puasa memanglah haus tuan-tuan. Ni saya menjerit-jerit pagi ni, tuan-tuan ingat tak haus ke? Dah lah air ada pula ke depan ni. Lupa pula disoroknya air tu. Nampak macam air sirap je tuan, walaupun air putih kan. Haus ni tuan, tekak kering ni. Sekejap lagi ceramah pula pukul 10, menjerit-jerit lagi, kering lagi. Haus lah. Tapi puasa ni tuan-tuan, ibadah bulan Ramadan ni, special dia tadi, sebenarnya Allah bagi kita kekuatan. Percaya cakap saya tuan, Ramadan ni kita kuat sebenarnya. Tuan-tuan perasan tak, tidur malam kita lewat tuan-tuan. Bangun pula awal, tidur kita kurang sebenarnya bulan Ramadan, malam lah, tidur malam kan. Balik tarawih dah pukul apa tuan? 10 lebih, 11, tadarus lagi. Sampai rumah mori pula. Dan lagi terkedarah mentabak belen-belen tu kan. 12 lebih baru tidur, bangkit pukul 4.30 kan. Kuat, boleh bertahan tak tu ni, boleh bertahan lagi ni sampai 7.30 kan. Lepas tu kan pergi pasar lah, apa macam-macam kerja tak, steady.
Rupanya tuan-tuan memang macam tu. Dulu masa mula-mula saya berceramah dulu, tahun 98, 99, 2000, 2-3 tahun awal dulu, bila masuk Ramadan tuan-tuan, masa itu saya sangat takut nak ambil kuliah siang bulan puasa. Saya tak berani tuan. Sebab saya takut bila saya kuliah siang dengan haus menjerit-jerit dah. Ambil satu je, tak berani ambil 2-3 siang-siang. Kan kadang kuliah banyak tuan. Kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah zuhur ada, kuliah iftar ada lepas asar. Semua tu tak boleh minum tu. Dulu awal-awal saya tak berani tuan. Tapi lama-lama saya fikir, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Allah bagi kekuatan tuan. Tak ada apa. Ni memang kering. Kejap lagi okey lah. Lepas tu kan ceramah balik, kering lagi. Lepas tu dia okey balik tuan. Tak ada apa. Allah bagi kekuatan. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan kuat ke tidak, malam sat lagi tuan. Malam karang kita solat maghrib 3 rakaat. Campurlah ba'diyah 2, 5 dah. Lepas tu qabliyah isyak 2, 7 rakaat dah. Isyak 4 pula 11. Ba'diyah pula 2, 13. Katalah ambil tarawih 8 dah, 21 dah. Campur witir 3, 24 rakaat daripada maghrib sampailah witir tuan-tuan. Steady tuan-tuan. Itu belum yang 20 lagi. Tarawih 20, dah 40 rakaat lebih dah. Benda ni boleh jadi tuan-tuan Ramadan saja. Saya cabar tuan-tuan, habis Ramadan Syawal besok lepas isyak buat 8 rakaat tengok. Sembahyang sunat 8 rakaat. Jawabnya kem salam ustaz. Ba'diyah pun gagal lah tuan-tuan. Lepas Ramadan besok Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah tu, lepas isyak cuba try 10 rakaat sembahyang sunat. Saya angkat tangan awal-awal tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan wali-wali semua memang boleh buat lah. Tapi Ramadan steady tuan-tuan. Ramadan steady. Marah pula, apa hal 8 katanya. Buat 20 lah. Syurga menanti ustaz katanya. Kuat tuan-tuan. Tapi bila bulan lain lemah je kita ni tuan. Dah Ramadan steady tuan. Betul saya cakap. Hebatnya Ramadan itu, barakahnya Ramadan. Jadi tuan-tuan, akhir sekali, cukuplah tuan, dekat sejam tuan-tuan. Akhir sekali, kesimpulan yang pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jangan kita, orang kata apa, merenggangkan diri dengan Al-Quran. Jangan kita menjauhkan diri dengan Quran. Jadikan Quran sahabat baik kita sampai kita mati insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Betul tuan-tuan, bila kita dah dekat dengan Quran, hari-hari kita baca, kita akan rasa seronok tuan-tuan. Antara mukjizat Quran, kata Nabi dalam satu hadis yang panjang, Nabi kata Al-Quran itu bila kamu baca, kamu tak akan pernah jemu. Belum ada satu bacaan yang kita baca tak akan jemu sampai bila-bila kecuali Al-Quran sahaja. Quran aja tuan-tuan. Kitab lain kita baca, tambah surat khabar pula kan, lagi jemu tuan. Baca majalah jemu, baca novel jemu, sekali khatam je dah tak baca dah. Quran ni beratus kali khatam dah. Kita mungkinlah dah banyak juga khatamnya. Ada orang lebih banyak daripada kita tuan-tuan. Saya jumpa seorang pakcik tuan-tuan. Ni cerita 3-4 tahun lepas lah, sebelum Covid dulu. Saya khutbah di Masjid Zakaria, masjid baru tu kan, Batu Lapan. Habis khutbah Jumaat, semayang semua, nak balik, saya nak ambil kasut dekat turun tangga tu. Di atas tangga tu ada seorang pakcik duduk. Berdua lah dia menyembang. Lepas tu dia salam dengan saya.
Bila salam, saya kata minta maaf pakcik, saya nak ambil kasut saya ni. Tak apa ustaz, ambil. Lepas tu dia salam. Bila salam dia tak lepas tangan. Saya paling risau kalau bersalam tak lepas tangan tu lah. Mesti ada benda nak disembangnya kan, atau nak ditanya. Dia kata, ustaz, doakan saya ustaz. Saya kalau orang minta doakan, ialah doa kita ni belum tentu makbul kan. Kadang orang seronok minta tolong ustaz doakan. Saya akan tanya, pakcik nak doa apa? Kena tanya dulu. Lagi kan dibuatnya nak tambah bini ke mana tahu kan. Tanya dulu. Tanya dulu. Dia kata macam ni ustaz, saya sekarang ni baca Quran dah masuk juzuk 27. Maksudnya lagi 3 juz nak habis lah. Jadi saya nak minta ustaz tolong doakan pakcik sihat dan boleh menghabiskan lagi 3 juz ni ustaz. Sebab kalau berjaya saya habiskan lagi 3 juz ini, alhamdulillah ustaz, saya berjaya khatam kali yang ke-100 dalam hidup saya. Allahu akbar tuan-tuan. Saya dengar-dengar tu ambil selipar terus balik kan. Malu. Kita yang muda ni pun barulah berapa 2, 3, 4 kali je khatam tu. Tiba-tiba pakcik tu kata saya nak masuk kali ke-100 dah ustaz. Ya Allah tuan-tuan, macam mana dia buat kan. Umur dia saya rasa 70-an. Dia naik motor C70, motor cabuk lama dulu kan. Kedek-kedek balik naik start motor lepas tu. Kita dengar-dengar rasa ya Allah malunya aku. Saya kata insya-Allah pakcik, saya doakan pakcik berjaya habis dan selamat kali ke-100. Start kereta cabut tuan, malu kita. Malu tuan. Dia jadi motivasi tak? Motivasi untuk kita. Jadi jangan tinggal Quran, satu. Yang kedua tuan-tuan, bacalah Quran. Faham tak faham tu cerita nombor 2 tuan, baca dulu. Sebab saya dah sebut tadi kok mana tetap ada pahala insya-Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita dah nak perhabis Ramadan. Saya sebut banyak kali Ramadan ini ibarat kita masuk lumba lari 100 meter. Orang yang masuk lumba lari 100 meter ni kebiasaannya lagi dekat dengan garisan penamat dia lari lagi laju, lagi pecut. Macam kita tengok Carl Lewis kan, Usain Bolt, bawah daripada 10 saat tuan-tuan, laju gila dia lagi. Maknanya lagi dekat nak sampai, lagi dia memecut. Itu adat orang berlari 100 meter. Belum ada orang berlari lagi dekat nak sampai, tiba-tiba berjalan tuan-tuan. Elok aja dah nak sampai ni, belengguk pula jalan. Lagi teruk, ghostan belakang pula dah. Patah balik pula betul. Jangan. Kita ni dah nak sampai garisan penamat, lajulah sikit. Maknanya pulun. Itu maksud laju. Bukan so berlari tak ketahuan. Pulun. Gandakan. Apatah lagi 10 akhir ni dengan Lailatul Qadar apa semua, gandakan. Kalau sebelum ni sedekah RM10, lepas ni double RM20. Macam tu maksud. Atas kemampuan kita masing-masing, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini, yang menonton live juga, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Doakan mudah-mudahan kita semua sihat sampailah penghabis Ramadan nanti. Doakan juga Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar sekali lagi pada kali ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada muslimin muslimat. Dan sebelum kita tangguhkan majlis, saya mohon izin ada 2 pengumuman ringkas. Yang pertama sekali tuan-tuan, pagi ini saya nak buat sedikit kutipan bagi yang ada bawa duit lah. Saya dah letakkan tabung di tengah-tengah ni. Di atas tong hijau tu ada tapawai putih tu, itu saya punya tabung lah.
Jadi tabung ni tuan-tuan kita nak hantar ke Pendang, Kedah untuk menyiapkan pembinaan sebuah masjid yang namanya Masjid Lebah. Belum ada nama Masjid Lebah dalam Malaysia ni tuan-tuan. Masjid An-Nakhli. An-Nakhli itu lebah kan. Jadi dah separuh siap, ada berbaki lagi separuh. Jadi ada seorang sahabat saya minta tolong bantu. Jadi mana yang ada bawa duit pagi ni dipersilakan. Benda ni sunat saja tuan-tuan. Sedekah ini sunat ya, bukan wajib. Kalau tuan-tuan boleh bagi, eloklah. Kalau tak bagi pun elok bagilah. Kalau tak bagi pun elok bagi. Sebab ini cerita Ramadan tuan-tuan, berganda-ganda pahala kan. Begitulah. Dan yang kedua tuan-tuan, buku ni wakaf kitab. Wakaf kitab ni harganya RM50. Yang selalu sahabat saya datang di belakang meja tu. Tapi sekarang ni Covid tuan-tuan, kita ada SOP, tak boleh nak kerumun ramai-ramai sangat, kena jaga jarak apa semua. Jadi untuk wakaf kitab ni saya buat online saja. Online tu maksud dia, saya akan bagi nombor telefon saya kejap lagi. Siapa yang nak sila standby, ambil nombor telefon saya, nanti boleh WhatsApp pada saya. Wakaf kitab ni harga dia RM50. Kitab ni kita akan kumpul dan kita akan wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Buat masa sekarang ni saya dah buat dah benda ni dengan sahabat saya, saya ingat dah puluh ribu kitab dah kita wakafkan sampai ke Indonesia, sampai ke selatan Thailand. Tapi sebab sekarang ni masih orang kata tak boleh rentas, jadi kitab ni kita kumpulkan dulu di rumah sahabat saya tu di Taman Melati di Gombak lah. Nanti besok dah boleh rentas ke apa, baru kita hantar keluar insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kitab ni dalam dia ada zikir, ada selawat, ada wirid, ada doa. Khusus dibaca biasanya budak-budak pondok lah. Ini macam kitab budak-budak pondok lah, senang. Macam tu. Jadi di belakang ni kita boleh tulis 10 nama waris. Nama-nama yang hidup boleh, nama sendiri boleh, nama anak bini, semualah. Yang meninggal letak arwah-arwah macam tu. Dan bila kita dah tulis nanti, kami akan hantar gambar tu pada tuan-tuan lah. Gambar-gambar yang nama-nama tu, orang kata sebagai bukti lah, kita dah buat wakaf tu insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk berwakaf, dan juga kalau nak infak masjid pun boleh, sekalilah. Saya akan bagi satu nombor akaun yang sama. Tujuannya untuk memudahkan saya dan memudahkan tuan-tuan untuk back-in. Kalau letak dua akaun kan bercelaru pula, jadi dia banyak kerja lah. Jadi tembak satu akaun aja senang, supaya mudah urusan lah. Urusan tuan-tuan senang, urusan saya pun senang. Jadi nombor telefon saya 019 243 7476. 019 243 7476. Siapa yang berminat boleh WhatsApp, insya-Allah. Apa-apa hal nanti saya reply balik, saya bagi nombor akaun dan sebagainya. Nanti boleh berurusan lah, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan, tabung ada di tengah-tengah tu, mana yang bawa duit boleh masuklah insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih pada semua yang hadir dalam Masjid Rahimah pada pagi ini. Terima kasih juga pada semua sahabat di Facebook, sahabat di TikTok. Saya dah bagi nombor tadi, sahabat yang berminat juga boleh WhatsApp lah, insya-Allah. Jadi itu saja yang baik, yang benar daripada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Dan jangan lupa di 10 hari terakhir banyakkan berdoa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau aku ditakdirkan bertemu Lailatul Qadar, apa doa yang aku nak baca?" Nabi jawab,
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, ampunkanlah dosa aku dan maafkanlah aku. Jadi 10 malam akhir banyakkan doa keampunan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fima baqiya minar Ramadan warzuqna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sahabat-sahabat di TikTok, insya-Allah ada satu lagi live Ustaz akan buat pukul 10 pagi nanti. Pukul 10 pagi kejap lagi ada satu lagi live apa tu? Nuzul Quran. Insya-Allah. Jadi siapa yang free nanti pukul 10 boleh tengoklah. Insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih yang bagi-bagi gift. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 pukul 10 jumpa.